Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, jadi pada video hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang tajuk punishment. Tajuk punishment ni kita akan belajar apabila kita mempelajari topik behaviorism, iaitu tingkah laku. Jadi bila kita belajar topik tingkah laku tu automatik akan belajar juga tajuk punishment sebab dia saling berkait. Okay, jadi apa yang kita faham tentang punishment adalah mengikut pengetahuan umum kita lah. Maka kita akan mengatakan bahawa punishment itu adalah satu consequences ataupun satu akibat ataupun satu hukuman yang perlu dihadapi oleh seseorang apabila seseorang itu melakukan kesalahan ataupun tingkah laku yang tidak diingini. Jadi kalau kita based on pengetahuan umum kita ni, maka kita akan pandang punishment tu dari sudut negatif sahaja, sebab kita tak punishment tu merupakan satu benda yang kita tak suka, yang kita memang kita tak suka lah, walaupun sebenarnya kita tahu kita dah buat salah dan kalau dah buat salah akan kena denda, tetapi kita tetap tak suka juga denda tu, sebab kita pandang dia daripada sudut negatif. Tetapi sebenarnya bila kita belajar dengan lebih mendalam, maka kita akan dapati bahawa kita boleh juga pandang punishment tu dari sudut positif. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok definisi dia ataupun tujuan punishment tu dijalankan adalah untuk to decrease the unwanted behavior, adalah untuk mengurangkan ataupun menghilangkan tingkah laku yang tidak diingini daripada seseorang tu. Jadi punishment ni terbahagi juga kepada dua sebenarnya. Ada positive punishment dan juga negative punishment. Positive punishment tu apa beza kedua-dua jenis ni? Adalah positive punishment tu adalah apabila kita yang memberi. Sebagai contoh apabila kanak-kanak melakukan kesalahan dalam kelas, maka kita sebagai guru ataupun ibu bapa lah, ataupun ibu bapa memberi tu maksudnya kita marah dia, kita bebel kat dia ataupun kita pukul dia, supaya dia tak dengan tujuan dia tak ulang lagi kesalahan tu, dia tak ulang lagi tingkah laku yang buruk tu. Jadi itu maksudnya positive punishment. Negative punishment pula adalah apabila kita yang mengambil sesuatu daripada kanak-kanak tersebut. Macam tadi kita memberi, tapi sekarang bila masuk negative punishment, kita yang ambil daripada kanak-kanak tu. Sebagai contoh, kalau dia buat kesalahan, maka kita akan ambil sesuatu yang barang ke ataupun benda yang dia suka, dengan tujuan dia tak buat lagi kesalahan tu. Selain ambil barang yang dia suka ataupun kita sekat. Contoh kita buat syarat kan, kalau dia siapkan kerja sekolah, maka dia boleh main kat taman ataupun dia boleh main gadget selama setengah jam, macam tu. Tapi kalau dia tak siapkan, maka kita akan jalankan negative punishment tu dengan menyekat. Kalau tak siap di sekolah, tak boleh main, tak boleh main kat taman, tak boleh main gadget, macam tu. Jadi itu adalah beza positive punishment dengan negative punishment. Jadi positive punishment dengan negative punishment ni sering diaplikasikan dalam kelas bersama dengan kanak-kanak. Jadi kalau mengikut pendapat saya, adakah patut positive punishment dengan negative punishment ni dijalankan dalam kelas? Ya, patut. Pada pendapat saya, ia patut dijalankan. Sebab apa? Sebab kanak-kanak ni kita tak dapat kawal mereka dengan baik 24 jam. Adakala mereka akan menunjukkan tingkah laku yang sukar untuk dikawal ataupun tingkah laku yang luar jangkaan kita. Jadi untuk menetralkan diorang balik, untuk menenangkan kanak-kanak itu kembali supaya mereka dengan cakap, supaya mereka dapat ikut arahan, maka kita perlu menjalankan positive punishment dengan negative punishment juga. Tetapi punishment yang diberikan tu mestilah tidak terlalu keterlaluan. Sebab apa? Sebab kanak-kanak ni dia akan ikut apa yang orang dewasa lakukan. Jadi kita sebagai guru ataupun ibu bapa kena menunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Walaupun nak beri hukuman, tapi mesti memberi hukuman yang ada hikmah ataupun yang ada pengajaran, supaya nanti mereka dapat belajar dari situ dan dapat aplikasikan apabila mereka dah semakin besar nanti. Sebab apa? Sebab takut kalau kita berikan hukuman ataupun punishment yang melampaui batas, maka takut mereka membesar dalam keadaan yang memberontak, yang sukar untuk mengikut arahan, macam tu. Walaupun kita dah bagi punishment, tetapi mereka tetap tak nak ikut. Jadi itu adalah efek buruk kalau kita memberi punishment yang keterlaluan. Jadi itu sahaja daripada saya untuk video hari ini. Sekian, terima kasih.